Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamimil khair ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat-sahabat ahli jawatan kuasa masjid, seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita diberi lagi nikmat oleh Allah, kekuatan, nikmat, kelapangan masa untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini, berada di dalam taman-taman syurga, di dalam rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di dalam taman-taman syurga, majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah, antara yang Allah akan janjikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita, antaranya adalah ketenangan. Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati-hati hamba-hamba dia yang duduk dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah. Alhamdulillah, setelah kepenatan dalam kita mengejar keduniaan ini, beribadah dengan kita secara bekerja di sepanjang hari, dan daripada pagi sehingga ke petang, sehinggalah malam ini alhamdulillah Allah beri kelapangan masa, nikmat, izin daripada Allah. Ada di kalangan kita yang Allah kurniakan bermacam-macam nikmat, tetapi Allah tidak kurniakan kelapangan masa kepada mereka untuk sama-sama duduk di dalam rumah Allah ini, hatta lagi majlis-majlis ilmu dalam taman-taman syurga insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini, pada asalnya jadual pada malam ini adalah Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Nik Razi di atas tidak dapat kehadiran beliau, jadi saya menggantikan, mengisi kekosongan yang ada sementara kita menunggu solat fardu isyak. Kalau tidak ada apa-apa masa yang kelapangan itu, kita isi mudah-mudahan
sedikit perkongsian berkenaan dengan kita punya kitab yang kali ketiga. Sepanjang 2 bulan yang sebelum ini, tahun lepas, kita membicarakan tentang jin dan syaitan dalam kehidupan manusia, yang dikarang oleh ulama daripada Mesir, iaitu Syekh Abdul Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama yang pakar dalam perubatan Islam, sebagai tempat rujukan pakar perubatan Islam, rujukan perawat-perawat yang berada di tanah air, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan dalam berbicara tentang jin dan syaitan dalam kehidupan manusia. Kita masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu tidak boleh dilihat bukan bererti tidak ada. Sidang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang tidak boleh dilihat bukan bererti tidak ada. Kata Syekh, jika tidak boleh melihat jin dijadikan dalil bahawa jin tidak ada, maka berapa banyak sesuatu yang tidak boleh kita lihat namun pada hakikatnya ia ada. Banyak benda yang kita boleh lihat, yang kita tidak boleh lihat, tetapi hakikatnya dia ada. Contohnya arus elektrik yang tidak boleh kita lihat di kabel elektrik, tetapi kita boleh tahu bahawa ia ada melalui bekas-bekasnya pada lampu atau yang lainnya. Kata Syekh, kita contoh arus elektrik, kita tahu dia ada, tetapi kita tidak boleh melihat arus elektrik tersebut. Kalau nak confirm betul-betul, kita pegang. Pegang ada, kita rasa kejutan elektrik tu. Confirm ada, memang ada. Tapi ilmu kita tahu tak, ada tak arus elektrik yang sedang lalu dalam laluan elektrik? Ada. Nampak tak mana arus elektrik ni? Tak ada, tak nampak. Hakikatnya ada, dia ada. Begitu pula udara yang tiap hari kita hirup untuk bernafas, kita tidak boleh melihatnya, tetapi kita dapat merasakan keberadaannya. Udara yang kita hirup, yang kita sedut sepanjang hari kita yakin dia ada. Tapi nampak tak? Kita tak nampak. Kita hidup, udara masuk dalam hidung kita, nampak tak? Kita tak nampak, tapi hakikatnya ia ada. Bahkan roh, yakni nyawa, yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita, kerananya kita boleh hidup dan tanpanya juga kita mati. Tidak boleh kita lihat dalam dan ketahuilah hakikatnya, namun demikian kita meyakini keberadaannya. Mana kita yakin bahawa setiap benda yang kita tak nampak, hatta roh, nyawa kita ada. Tetapi kita boleh lihat tak mana roh kita, mana nyawa kita? Ada. Mana? Kita tak boleh lihat, kita tak boleh nampak. Begitu juga apa yang kita nak bincangkan ini adalah jin, makhluk jin, yang pada asalnya hakikat jin nama asal yang berasal daripada perkataan jannah, jin al-jannah, iaitu tersembunyi, menyembunyikan. Sama dengan perkataan lainnya, iaitu janin, jinan dan juga junun. Apa itu janin? Iaitu anak yang masih lagi dalam kandungan, bayi yang masih lagi dalam kandungan, janin. Kita tahu dia ada. Boleh nampak tak? Tak nampak. Tapi kalau saat dan ketika ini, zaman sekarang ni teknologi, dia nampaklah, cuma nampak dari segi bayang-bayang. Junun, iaitu gila, yang tidak ada akal yang tertutup. Jinan, iaitu tidak siapa yang tahu isi hatinya, isi hati. Jinan, isi hati. Siapa yang tahu isi hati? Kita ada isi hati, masing-masing ada isi hati. Kita tahu, orang lain nampak tak? Orang lain tak nampak. Yang tahu benda tu ada. Begitulah Allah gunakan jin ini, perkataan jin. Allah jadikan jin dengan perkataan jin supaya sebab manusia asas dia tak akan boleh nampak jin. Dalil dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27 yang saya bacakan sebentar tadi pada permulaan tadi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Sesungguhnya kata Allah, syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Kata Allah, syaitan dan kaumnya melihat kamu manusia dengan keadaan kamu tidak akan dapat melihat mereka. Allah sebut asas kita tak akan dapat melihat jin dalam keadaan mereka boleh melihat kita. Habis tu Ustaz, macam mana yang ada yang kata nampak ni, nampak hantu, nampak kelibat dan bermacam-macam. Kata para alim ulama ada beberapa kategori golongan yang dibenarkan atau yang diberi kelebihan. Mereka ni nampak perkara-perkara yang seperti jin, nampak hantu, yang orang Melayu istilahkan hantu dan macam-macam lagi lah. Macam mana mereka boleh nampak? Ada 3 kumpulan kategori. Antara yang pertama, bayi, kanak-kanak. Kanak-kanak dia daripada asal dilahirkan ada beberapa di kalangan mereka ini Allah buka hijab mereka. Kadang-kadang sampai ke tahap 4 tahun baru tertutup hijab mereka. Anak-anak ini kadang-kadang kalau kita perasan mereka selalu menangis. Kalau yang dia nampak ni, dia dapat nampak, dia nangis yang sampai tahap dia lain, bukan nangis kebiasaan nangis dia. Nangis ketakutan. Baby selalu antara tanda-tanda, kalau kita nak tahu apa tanda-tanda seorang kanak-kanak itu yang mereka melihat, mereka nampak apa tanda-tandanya. Antara itulah mereka menangis, yang menangis dalam ketakutan. Kemudian matanya melilau sekeliling, melilau. Lagi-lagi kadang-kadang dia duduk tak ada apa, dia tengok tegak atas. Mata dia tegak ke atas. Lepas tu dia rasa nangis, rasa takut. Tiba-tiba. Kemudian apa lagi tanda-tanda dia? Antaranya tanda-tanda lain, menangis tanpa air mata. Menangis tapi air mata tak keluar. Boleh kan? Dia takut sangat nak menangis tapi air mata tak keluar. Kemudian lain, apa dia tanda-tanda lain lagi? Tidur dalam keadaan terkejut. Kalau tidur kat buayan, sampai ada satu masa dia terkejut. Duduk kat atas katil, tidur tengah-tengah kita tengah pegang, ada masa dia terkejut. Dia macam kena kejutan elektrik kan. Dia jadi terkejut. Itu tanda-tanda bayi tersebut, kanak-kanak tersebut sedang diganggu. Dan yang terakhir, antara tanda dia, tidur diselang-seli dengan tangisan. Tidur sekejap, tiba nangis. Tidur balik, nangis. Antara tanda-tanda bayi atau kanak-kanak tersebut sedang diganggu oleh jin. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sayang kepada cucunya Hasan dan Husin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita bagaimana doa yang perlu dibaca kepada kanak-kanak ataupun bayi. Antara doa yang berbunyi, doa Rasulullah ajarkan kepada yang Rasulullah doakan khusus buat Hasan dan Husin, dan kita boleh amalkan insya-Allah. Mungkin kita boleh sama-sama kita baca dan kita boleh amalkan doa tersebut. Yang ini, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah untukmu, yakni kanak-kanak. Rasulullah doakan kepada Hasan dan Husin untuk cucu-cucunya dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, iaitu ayat-ayat Al-Quran.
dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, iaitu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran itu antara lain wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai penyembuh. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Dan satu lagi syifa wa rahmah. Kadang-kadang kita terlupa, bukan saja Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, kita dah amalkan dah, kita dah baca Al-Quran, kita dah ruqyahkan dah, kemudian masih lagi tak sembuh-sembuh. Tetapi Allah nak turunkan juga rahmat. Dalam keadaan kita ditimpa dengan kesakitan, diuji dengan kesakitan dan sebagainya, kita berubat, ikhtiar, usaha dan sebagainya, tak sembuh-sembuh. Tetapi Allah nak turunkan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Dia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Syifa dan rahmat. Kemudian, dan dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan binatang yang berbisa. Dengan kalimah-kalimah Allah, daripada syaitan, daripada segala syaitan, Rasulullah ajar minta berlindung dengan Allah supaya kanak-kanak ini, bayi ini tidak diganggu oleh daripada syaitan. Kemudian binatang-binatang yang berbisa, ular, kalajengking. Waktu kita boleh, adakah kita boleh menjaga kanak-kanak ataupun bayi kita kadang-kadang 24 jam? Tak. Ada satu masa kita terpaksa tinggalkan dalam keadaan dia bersendirian, tapi yang jaga tu siapa? Kita mohon minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, ini doa yang Rasulullah ajar ni. Doa yang Rasulullah ajar ni, minta berlindung dengan Allah daripada binatang yang berbisa. Sebab tu kadang-kadang ada tempat-tempat yang kalau kita para malaikat menjaga anak-anak kecil, bayi-bayi kecil ni daripada perkara-perkara yang tidak diingini, seperti binatang-binatang berbisa. Tetapi Rasulullah SAW ajarkan kita supaya kita amalkan. Rasulullah sendiri berpegang pada aku nak doa minta dengan Allah. Usaha kita dah buat, ikhtiar kita dah buat, tapi dalam masa yang sama jangan kita tinggalkan doa, minta mohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah nescaya aku akan perkenankan, kata Allah. Dan wa min kulli 'ainin lammah. Ini yang banyak sekali kita terlepas pandang. Yang ini apa? Minta berlindung dengan Allah dan dari pandangan mata yang jahat. Dari pandangan mata yang jahat. 10 orang tengok kita punya bayi, anak-anak kecil, 10, 9 je yang sebut Alhamdulillah, Masya Allah. Ada di kalangan mereka, dia tengok macam pandangan mata jahat, tengok tak lawa langsung. Ataupun ada setengah dia, cantiknya. Nak faham kita bahasa sekarang, cantik gila. Automatik pandangan mata jahat tu berlaku. Bukan yang pandang tu dia tak ada apa, tetapi yang dipandang tu, bayi tersebut, kanak-kanak tersebut, ain, terkena dengan ain. Itu yang dikatakan penyakit ain, pandangan mata jahat. Saya ada pesakit yang pernah dirawat, lingkungan dalam remaja, belasan tahun. Anak mak ayah dia dah pening tak tahu nak buat macam mana. Sampai tahap remaja wanita ni dia jadi macam lesu je badan. Jadi penat, jadi macam tak bermaya, jadi malas, dia lain macam. Bila kita tengok, kita ruqyahan sebagai terawat, kita dapati kemungkinan mereka remaja wanita ni, pesakit ni terkena penyakit ain. Penyakit ain ni apa? Orang tengok dia dengan sebab bila kita tengok sendiri pun remaja ni persis orang Arab. Memang kalau tengok siapa yang tak subhanallah, tak sebut subhanallah, automatik dia akan kena. Dia tu padahal dia tak bersalah, dia tak ada apa. Allah dah kurniakan memang nikmat kurniaan rezeki, nikmat Allah, kecantikan buat dia. Tetapi orang yang pandang dia dengan pandangan terpegun yang tidak berlapik dengan Masya Allah, Subhanallah,
automatik orang yang pandang tu dia kena pandangan jahat, ain, penyakit ain. Penyakit ain ni yang antara rawatan-rawatan penyakit-penyakit yang kadang-kadang kebanyakan berlaku pada zaman sekarang, lagi-lagi dengan media sosial kita, media masa. Bayi keluar baru lahir buat post gambar anak dalam Facebook. Alhamdulillah lahir seorang cahaya mata dalam keadaan sempurna apa, dengan gambar yang penuh. Sebab tu bila orang pandang, berapa ramai yang pandang wajah bayi tersebut, kanak-kanak tersebut, dan berapa ramai yang mendoakan? Tak ramai. Tapi yang ramai doa. Sebab tu Rasulullah sendiri dah ingatkan, dah lama Rasulullah ingatkan doa. Bagaimana Rasulullah sendiri sayang kepada cucunya. Rasulullah doakan cucunya. Begitulah kita ambil keberkatan doa daripada Rasulullah ini untuk sama-sama kita amalkan. Kita baca ke anak-anak. Nanti anak-anak tu balik baca ke anak-anak, insya-Allah. Kita baca sama-sama boleh? Kita baca bersama-sama. Sebab ilmu perubatan Islam ini antaranya kita bukan sahaja kita dengar. Bila kita dapat suatu tu amalan tersebut, cuba amalkan. Sebab tu tujuan utama kita belajar kitab perubatan Islam ini, jin syaitan dalam kehidupan manusia ini, bukan untuk kita dengar sahaja, tetapi antaranya untuk kita jadikan ahli keluarga kita sebagai kita kena amalkan. Ayat-ayat yang sebelum ni yang saya pernah bagi kita pernah amalkan, kita pernah baca dengan ahli keluarga. Mudah-mudahan kita dapat mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat berlindung dengan Allah daripada jin syaitan sebagainya, kita, anak-anak kita, isteri dan keluarga kita, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita baca sikit. Saya baca, kemudian tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian ikut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'izukuma bikalimatillahi tammah. Lagi sekali, u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. InsyaAllah baca kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita terpelihara daripada segala gangguan jin syaitan, daripada binatang-binatang berbisa, dan daripada pandangan mata jahat. Pandangan mata jahat ni lah kadang-kadang bukan setakat anak-anak, kita yang dewasa ni pun kadang-kadang terkena. Tengok kereta baru keluar cantik kan. Bukan orang kadang ada setengah pandang, jantung pun nak tunjuk. Contoh, automatik kena. Ain, pandangan mata jahat. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian golongan yang kedua, kategori kedua yang boleh, kata para ulama, yang boleh melihat nampak-nampak ni adalah antaranya iaitu orang yang sedang uzur. Orang yang sedang tenat, dalam keadaan tenat. Dalam keadaan tenat, dia akan dihantui dengan bermacam-macam pandangan-pandangan. Waktu dia jin akan menjelma dan sebagainya. Kemudian yang ketiga iaitu orang yang sakit. Orang yang sakit ni antaranya adalah orang yang terkena sihir, gangguan, saka dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tanya para alim ulama, hatta pada tuan almarhum tuan guru Ustaz Arundin sendiri pernah ditanya, Ustaz pernah nampak ke makhluk jin ni? Almarhum sebut dia tak pernah nampak. Adalah mungkin dia pernah nampak, cuma dia tak ceritakan pada umum. Sebab orang yang nampak ni ada di kalangan mungkin karamah ataupun kelebihan. Ya, ada setengah orang diberi kelebihan karamah yang macam Allah berikan kepada seseorang, dia boleh melihat dan sebagainya. Itu tak dinafikan. Tetapi ada yang kita nak bagi tahu asas kepada ilmu perubatan Islam ini, kita tak akan dapat boleh melihat jin. Sehinggalah kita boleh melihat waktu tu kita dalam kategori antara tiga ni. Salah satunya mungkin kita dalam keadaan sakit. Ada seorang sakit saya,
dia memang tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari, memang sentiasa dihantui dengan makhluk-makhluk jin ni. Sampai kan satu tahap 2-3 pagi dia ketuk pintu rumah, keluar tengok tak ada orang. Lepas tu dia tutup, ketuk lagi. Lala sampai satu tahap memang tiap-tiap malam kena. Dia buat tak tahu, dia nampak ada benda tu. Masuklah. Masuk. Siap duduk kat meja. Duduk depan meja dia. Lepas tu dia tak layan lah dia. Tapi dalam masa sama, dia ikhtiar usaha untuk berubat. Sampailah alhamdulillah sekarang dia dah tak nampak dah. Asal dulu teruk gangguan yang dia berlaku, dia dapat, sehingga kan makhluk jin tersebut offer kat dia, tawarkan, kau terimalah. Kalau kau tak terima aku, susah kau. Kalau kau terima, kau akan boleh merawat, kau boleh rawat orang lain, kau boleh tahu masalah orang lain. Dia sendiri cerita, pesakit ni cerita, dia boleh dengar bisikan ni, jin ni ikut dia. Yang mana kalau kita nak faham makhluk jin ni merupakan adalah daripada mana keturunan wallahu alam, dia bagi tahu ini orang ni macam ni, sekian. Makhluk jin ni bagi tahu. Pergi sana, pergi ke kedai, kalau pergi kedai yang ada sesuatu kan, ada pelari dan sebagainya, ni kedai ni ada. Dia bisik pada sakit. Kemudian dia tak nak. Dan alhamdulillah orang yang belajar, dia faham, dia buat rawatan sehinggalah alhamdulillah dia dah tak nampak dan dah tak dengar dah. Pernah sekali satu masa dia keluar daripada rumah, dia tertinggal barang, masuk rumah, tengok diri dia tu tengah duduk kat sofa tu. Tak pening kan. Kalau kita nak mikir, dia nampak diri dia, muka sama, jasad yang sama, tengah tidur dalam rumah, duduk dekat sofa. Sampai tak macam tu gangguan dia berlaku. Bila kita ruqyah, memang kali pertama dia punya memang bersilat lah. Keluar panglima-panglima perang dan macam-macam lah. Memang bersilat. Tapi bila dah lama buat rawatan, sampailah satu tahap, dia dah tak nampak dah. Dan tak ada dengar dah bisikan dan sebagainya. Sebab tu yang ini yang kita kena hati-hati. Hati-hati sebab apa? Ada di kalangan kita, masyarakat kita yang masih lagi percaya dengan bomoh, dukun dan sebagainya. Hebat ustaz tu bomoh ni ustaz. Kalau pergi berubat, dia tahu saya punya berapa ekor ada dalam badan. Dia boleh tangkap masuk dalam bekas dan sebagainya. Ini kena hati-hati. Yang ini yang kita kena faham, ilmu yang kita nak kena tahu. Bila mana kita tahu, kita jumpa dengan situasi sebegini, apa tindakan yang kita perlu buat, apa respon yang kita perlu buat. Kita dah tahu ini confirm ni ada penamping dan sebagainya, minta bantuan daripada jin, minta bantuan daripada syaitan. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW, siapa yang jumpa dengan jin, jumpa dengan bomoh, dukun, dan kita percaya dengan apa yang dikatakan tersebut, habis rosak akidah kita. Umpama kita menyekutukan Allah, percaya apa yang bomoh tersebut, dukun tersebut cakap, hebat ni orang ni, boleh nampak ni, dia tahu rumah saya kat mana, rumah saya kat lorong mana. Memanglah. Sebab tu kita kena belajar apa itu penciptaan jin, lepas kita asal usul penciptaan jin, macam mana jin tu bergerak. Sebab makhluk jin ni dia bergerak pantas. Dia boleh pergi dengan cepat, dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini. Tuan dia duduk kat situ je. Tuan dia duduk kat satu tempat. Kau pergi rumah orang ni, kau selidik apa yang ada. Lepas tu dia datang balik, dia bisik kat tuan dia, sekian. So tuan dia akan cakap, kau ni macam ni. Kita hebat tu tapi dalam masa sama kita ditipu ataupun kita terpedaya dengan tipu daya hasutan syaitan ni. Sebab tu yang kena jaga-jaga, perlu jaga-jaga. Sebab tu kita belajar ni untuk apa? Untuk asas basic kita tahu, dan kita boleh apa kita punya tindakan kita yang perlu buat selepas ini. Perlu hindak. Kalau betul lah kita ada tanda-tanda yang saya katakan tadi tu, apa yang perlu buat? Cepat berubat cepat-cepat dengan kaedah-kaedah perubatan Islam yang sebenar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kemudian asal usul penciptaan jin. Yang kedua tadi tu, orang yang sedang tenat ataupun orang yang uzur.
Orang uzur dia dalam keadaan lemah, jasad dia dalam keadaan lemah, dia tak berdaya, duduk terbaring je. Yang ini makhluk jin dia suka kacau. Dia suka, dia ganggu. Dia akan zahirkan, dia nampak dan sebagainya. Dan orang gini pun perlu diruqyahkan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama tadi kanak-kanak, bayi. Yang kedua orang yang sedang tenat ataupun orang yang uzur, duduk terbaring, badan sedang lemah, jasad dia sedang lemah, dia mudah nampak. Dan yang seterusnya, yang ketiga, orang yang sakit, kategori orang yang sakit. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita nak belajar perubatan Islam ataupun jin syaitan dalam kehidupan manusia ini pun kita akan diuji macam-macam lah. Saya kongsi dalam Facebook ada satu posting berkenaan dengan sihir, berkenaan dengan bomoh dan sebagainya. Ada sekali pernah saya cerita bagaimana suami isteri ni dia percaya dengan bomoh, ataupun ada satu sakit ni dia pergi jumpa bomoh, niat dia untuk pulihkan hubungan kekeluargaan konon-kononnya. Tetapi bomoh ni dia macam-macam, dia minta sekian dan sebagainya. Kemudian saya tak tahu, tengok balik dalam komen Facebook tu, tak tahu datang daripada mana. Facebook bomoh apa tak dia punya akaun Facebook dia. Dia iklan pula dekat saya punya Facebook, dalam tu komen tu dia iklan. Siapa yang nak selesaikan masalah jodoh, masalah kekeluargaan, masalah batin, masalah macam-macam lah, sila hubungi nombor-nombor sekian. Cakap ish. Sampai tahap macam tu dia boleh tahu. Wallahualam, tak tahu. Tapi kita pergi tengok dekat dia punya Facebook tu, memang tengok-tengok ish, cakap ini bukan main-main ni. Ini memang orang yang memang dia memang betul-betul buat dia iklankan benda tu. Sebab tu dia iklan, tuan-tuan, bukan kita cakap takkanlah benda ni orang nak percaya. Tak, zaman sekarang ni baru-baru ni ada pergi jumpa lagi. Dalam keadaan PKP, dalam keadaan gawat ekonomi, dalam keadaan dah tak tahu stres, tekanan kehidupan ni, orang akan keluar tengok Google memulihkan kekeluargaan, lagi masalah keluarga dan sebagainya, keluar iklan macam-macam, ambil nombor pergi. Benda tu berlaku. Sebab tu diorang masih lagi buat kerja tu tersebut, masih lagi bomoh-bomoh ni masih lagi buat kerja dan sebagainya. Kita yang tak tahu ni, kita yang terpedaya ni, kita terus percaya dan percaya. Rosak akidah, tuan-tuan, rosak akidah kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, ahli keluarga kita semua sekali, anak-anak kita semua mudah-mudahan terpelihara daripada tipu daya jin, syaitan dan sebagainya, insya-Allah. Asal usul penciptaan jin, begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pasti dan tepat menunjukkan bahawa bangsa jin diciptakan daripada api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia menciptakan jin dari nyalaan api. Surah Al-Rahman ayat yang ke-15. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud dari nyala api pada ayat di atas ialah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya ialah daripada hujung jilatan api. Hujung jilatannya. Kalau kita petik api, pemetik api tu hujung api tu diciptakan. Umpama adalah kalau kita nak faham, jin diciptakan daripada nyalaan api. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam daripada api yang sangat panas. Surah Al-Hijr ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Adakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam pada waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Kamu ciptakan aku dari nyalaan api, sedangkan dia kamu ciptakan daripada tanah. Surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Bila ada yang masih menyanggah, yakni bagaimana anda boleh menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia ialah pendusta? Dalam surah Al-A'raf ayat tadi, antara dialog Allah SWT dengan iblis. Iblis, Allah tanya, adakah yang menghalangmu untuk bersujud? Apa yang halang kamu untuk sujud pada Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Sombong kan jin. Kemudian, bukankah dia telah adakah kita percaya apa yang dikatakan oleh iblis tersebut? Kata Syekh, jawab Syekh, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan iblis itu sendiri, tetapi pada penetapan Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Disebabkan itu Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Mana Allah yang bicarakan dialog tersebut, Allah yang tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi kita yakin dan percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan daripada cahaya, bangsa jin diciptakan daripada nyala api, dan Adam diciptakan daripada sesuatu yang telah digambarkan kalian, yakni tanah liat. Para malaikat diciptakan daripada cahaya, bangsa jin diciptakan daripada nyala api, dan Adam diciptakan daripada sesuatu yang digambarkan, iaitu tanah liat. Itu je penciptaan jin daripada nyalaan api. Kemudian jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana boleh jin kafir yang diciptakan daripada api tadi disiksa dengan api? Ini persoalan tajuk yang ini, tajuk yang persoalan. InsyaAllah kita sambung akan datang kot. Mudah-mudahan. Kemudian apa yang kita nak sampaikan, InsyaAllah akan datang kita akan masuk dalam jin bangsa. Jika bangsa jin, persoalan dia, jika bangsa jin diciptakan daripada api, bagaimana boleh jin kafir yang diciptakan daripada api tadi disiksa dengan api? Jin diciptakan daripada api, macam mana api diciptakan api disiksa dengan api? Itu persoalan yang kita akan jawab insya-Allah pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada pertemuan kita pada malam ini adalah sekiranya kita terdapat tanda-tanda seperti tadi, yang ini asas yang kita perlu faham, kita perlu tahu. Allah sebut dalam Al-Quran, makhluk jin boleh melihat mereka dan kaum mereka boleh melihat manusia, dalam keadaan manusia takkan boleh melihat jin. Itu kita kena pegang, yakin pada Allah. Kemudian sekiranya berlaku perkara-perkara yang kita boleh melihat, nampak dan sebagainya, itu kebanyakannya adalah tanda-tanda kita sedang diganggu, ataupun tanda-tanda kita sedang diganggu dengan jin dan syaitan ini. Sebab tu kita perlu buat tindakan. Ada setengah orang memang Allah, kita tak nafikan, Allah bagi dia kelebihan karamah, kelebihan yang dia boleh melihat makhluk jin, yang dia boleh melihat. Itu kelebihan dia Allah bagi, kemudian dia gunakan kepada Allah, yang digunakan oleh Allah. Tapi kita kena lihat karamah orang yang tinggal solat, adakah itu karamah? Orang yang tak solat, orang yang tak datang ke surau masjid, yang tak datang ke rumah-rumah Allah, tetapi dia mengaku, aku boleh nampak ni, kau ni macam ni. Sebab tu ada setengah orang dia tahu dia mungkin ada kelebihan tersebut, tapi dia tak nak cerita kat orang. Dia tak cerita kat orang, tapi dia bagi tahu, kau ni kena pergi berubat ni. Dia macam dia nampak, dia rasa macam macam dia tak kena kau ni. Kau melong kau pergi berubat lah. Jumpa mana-mana ustaz. Itu tak apa. Itu makna dia tak isytiharkan. Aku boleh berubat. Dia ambil kesempatan. Sedangkan waktu tu dia setengah sakit, dia perlu dirawat, perlu berubat. Dan insya-Allah kita Masjid Al-Munawwarah telah ada bilik rawatan
untuk rawatan perubatan Islam. Bilik rawatan perubatan Islam Al-Munawwarah. Kita dah wujudkan 2 bulan ke 3 bulan yang sebelum ini, dan insya-Allah kita niat kita tak ada lain, tak lain dan tak bukan, kita nak bawa masyarakat ini supaya tidak syirik kepada Allah. Saya beberapa kali dah banyak jumpa dengan pesakit-pesakit yang dia sendiri ceritakan, "Ustaz, saya dah tak tahan dah. Sebab tu saya jumpa dengan bomoh. Saya dah tak tahan dah, tak tahu nak gimana dah. Kena PKP pula. PKP duduk rumah. Dah lah sebelum PKP pun bergaduh suami isteri. Dengan PKP lagi duduk rumah, jumpa pula muka yang sama. Dia punya tiap-tiap hari pula setan dengan gangguan. Dia dah tak tahu gimana. Akhirnya buat rawatan melalui online, melalui telefon dan sebagainya, tanpa kita tahu apa tujuan. Kita punya tak tahu kita adakah rawatan tersebut dibenarkan dan sebagainya. Sebab tu kita wujudkan bilik rawatan ni supaya kita nak bawa masyarakat mudah-mudahan tidak syirik kepada Allah. Bila berjumpa dengan dukun, bila berjumpa dengan bomoh, sekarang ni macam-macam bomoh sekarang canggih. Bomoh dulu duduk dekat kampung, duduk dalam hutan, duduk curug-curug kampung, rumah-rumah usang. Bomoh sekarang duduk dekat flat. Duduk dekat apartment. Duduk tingkat atas. Azan. InsyaAllah kita azan sekejap. Tadi ayat benda doa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan akhirnya sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang saya nak sampaikan adalah berkenaan dengan bilik rawatan tadi. Mudah-mudahan ahli jemaah semua boleh ambil manfaatkan apa yang telah kita cuba usahakan. Saya dengan Ustaz Muhayyad Nazir Masjid, kita sama-sama tubuhkan bilik rawatan ni atas niat usaha mudah-mudahan kita nak bawa masyarakat jauh daripada syirik kepada Allah yang pertama. Mudah-mudahan dengan bilik rawatan tersebut, sama-sama anak karya semua boleh cuba. Kita tak janjikan kesembuhan, sebab yang janji kesembuhan tu Allah yang sembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Bila hamba-Ku sakit, kata Allah, Allah yang sembuhkan. Manusia takkan boleh sembuhkan. Sebab tu kita tak janji confirm datang sembuh. Tak. Datang 10 kali pun tak sembuh, semua kerja Allah. Tapi datang sekali sembuh, itu semua kerja Allah. Allah yang gunakan kesembuhan. Cuma kita usaha ikhtiar, kita kena buat sedaya mana kemampuan yang kita boleh buat, kita buat. Selebihnya doa, serah pada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya upaya. Dan sumbangan kita tak ada tetapkan apa-apa bayaran khusus buat rawatan tersebut. Terpulang pada sumbangan ikhlas pada pesakit-pesakit yang datang. Mudah-mudahan sumbangan tersebut pun untuk pembangunan Masjid Al-Munawwarah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati pertemuan dan perjumpaan kita, dan Allah pelihara kita daripada segala gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Mohon ampun dan maaf kesilapan, ada salah silap dan sebagainya. Mungkin ada sini-sini yang dalam bidang perubatan Islam yang ada kekurangan ataupun kesilapan, boleh tegur dan kita sama-sama insya-Allah kita perbetulkan. Mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.